Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat bersama dalam majlis pada pagi ini. Di samping kita berzikir, menunggu waktu untuk mendapat haji dan umrah yang sempurna, kita penuhi majlis kita ini dengan majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita rahmat, berkat dalam hidup kita, mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Perbincangan kita pada kali ini iaitulah tentang beberapa amal ibadat untuk menaikkan darjat kita dan menghapuskan dosa kita. Kerana manusia ini duduk di alam ini ada 3 kumpulan manusia, 3 kategori kehidupan yang disebut dengan nama dunia. Kita hari ini duduk dalam dunia yang tak boleh lari dah. Kalau pergi ke akhirat tu kena mati dulu baru pergi. Jadi orang duduk dalam dunia ini, sama ada dia jadikan dunia ini semuanya untuk akhirat, atau dunia ini sebahagiannya untuk akhirat dan sebahagian lagi untuk dunia, ataupun semuanya dunia belaka. Ini bala bencana yang menimpa kita kalaulah kita jadikan golongan yang ketiga. Jadi dalam kehidupan atas dunia ini tak lari kecuali akan ada orang-orang yang bersalah. Sehingga Allah SWT sebut dalam hadis, laulam tuznibun. Kalau kamu tak berdosa, kita semua ni tak buat kesalahan, nescaya Allah SWT akan hantar mari orang lain yang membuat kesalahan dan mereka bertaubat. Allah SWT menerima taubat mereka. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT yang maha pengampun kepada hamba-hambanya sentiasa membuka ruang, membuka pintu yang luas untuk hambanya bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan kita seharian, sebagaimana pegangan yang telah diputuskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa kita duduk di antara 2 persimpangan, di antara al-khauf wal raja. Khauf makna takut pada Allah, dan raja mengharapkan rahmat, mengharapkan keampunan. Bila orang berdosa, maka kena ada takut. Bila kita buat amal yang saleh, kita kena ada raja, ada harap. Takut dan harap mesti serentak. Kalau duk takut sentiasa, aku ni takut pada Allah Ta'ala, jadi kita akan duduk dalam duka cita, dalam keadaan yang tidak stabil. Mungkin kita akan jadi manusia yang kecewa, was-was, tak tahu apa nak pergi. Itu tak akan hidup stabil, tak akan bahagia. Jadi 2 persimpangan ni mesti kena sekali, iaitulah bila ada dosa kena ada khauf, ada takut. Baru orang ni tak berani. Kalau ada taubat dan amal saleh, mesti disertai dengan harapan. Engkau buat amalan saleh, ya. Kemudian jangan fikir banyak, jangan kata, Allah terima ke tak amalan aku. Jadi kalau kita duduk buat tafsiran sendiri, Tuhan terima ke tidak, ini yang membahayakan kita. Sebab kita tak boleh jadi juru nilai. Kita tak boleh menjadi penilai kepada amal kita sendiri. Cuma kita boleh berusaha melakukan amal yang terbaik. Kena buat. Kalau tidak, kita rasa semuanya baik belaka, jadi kita tak tahu siapa yang akan beri kepada kita.
penilaian itu. Itu Allah saja yang mengetahui. Jadi satu kesalahan apabila seorang itu banyak menggunakan harap, guna raja, mazhab dia hanya mazhab mengharapkan saja. Tak apa buat dosa pun. Innallaha ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun. Habis. Semua benda berani buat sebab Tuhan kan Maha Pengampun. Kalau tanya kenapa tak solat ni? Allah Maha Pengampun. Sedap duduk orang panggil. Sedap hati. Sebab kita rasa kita tak ada masalah. Taubat je sikit, sekali pergi Mekah selesai masalah, kan? Jadi orang yang berpegang dengan rajak saja ni, maka dia akan rasa senang, boleh buat maksiat, tidak jadi masalah. Maka penggunaan yang sebenar kepada raja ataupun harapan ini, iaitulah kita meninggalkan dosa dan maksiat, kemudian memulai dengan kehidupan yang baru. Bila kita mula hidup baru sebagai seorang yang baik, yang soleh, ketika itu kita tak payah mengungkit lagi, aku ni Tuhan terima ke tak taubat yang lepas lah. Jangan duduk di situ. Ini konsep kehidupan sebagai seorang manusia. Takut, harap. Khauf, raja, mesti berserta. Bila buat dosa, takut. Bila buat pahala, harap Allah Ta'ala terima kita punya amalan. Baik. Kemudian bila kita buat amalan, kita mesti buat satu perkara yang menyelamatkan amalan kita itu daripada sia-sia, daripada gugurnya amalan sia-sia, kerana ini akan merugikan kita apabila amalan kita hilang. Rugi. Cuba kita lihat binaan asas agama ini ada 5 yang disebut dengan nama rukun Islam. Setiap amalan rukun Islam yang kita lakukan itu, setiap amalan itu yukaffiru dzunub wal khataya, menghapuskan dosa-dosa kita yang lepas, menghapuskan dosa yang lepas, bahkan yahdim, meruntuhkan semua kesalahan yang lalu. Jadi kesalahan kita ni, kita sudah bincang bahawa ada kesalahan yang bersifat kita dengan Allah Azza wa Jalla, ada kesalahan yang bersifat kita dengan makhluk. Ini bahaya. Kerana itulah dia panggil haqqullah yuktubna 'alal musamahah. Hak Allah Ta'ala ni senang. Bukan senang apa dah. Nak taubat tu kita dengan Allah 2 hala saja. Tapi kalau dengan hak manusia, ada 3 hala. Kita dengan Allah, dengan makhluk. Contohnya, bila kita, seorang tu kata la ilaha illallah, masuk Islam, al-Islam yahdimu ma kana qablahu, meruntuhkan semua perbuatan-perbuatan dia, syirik dia, perbuatan yang tak baik yang dia buat pada masa dulu, semuanya hancur belaka. Dengan hanya la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Dan bagi orang yang ini pula, Allah SWT pula beri kepada kita, Nabi kita dalam hadis yang sahih mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengakhiri ucapan dia la ilaha illallah, orang ini masuk syurga. Allahu akbar. Dalam amalan harian pula, Nabi dalam hadis mengatakan as-salawatul khams, salat yang 5. Mana kita salat subuh ni, lepas subuh berjalan, kena dosa pula, tengok sana sini, dengar benda-benda yang tak baik. Mari zuhur, ambil wudu, solat, delete balik. Lepas zuhur, keluar lagi, jadi pula. Tapi semua pusingan ini menghapuskan dosa. Wal jum'atu ilal jum'ati, di antara 2 Jumaat, Jumaat hari minggu ni dengan Jumaat minggu depan. Bila mari Jumaat depan, hapuskan yang seminggu lepas. Wa Ramadan ila Ramadan, ini dia panggil pembersihan dalam masa setahun. Ramadan tahun lepas dengan Ramadan tahun ni, mukaffiratul lima bainahunna,
semuanya menghapuskan dosa, tapi dengan syarat. Dalam hadis Nabi kata majtunibatil kabair, selama kamu menjauhkan dosa besar. Kalau dosa kecil, kerana tak ada orang yang selamat atas dunia daripada dosa kecil. Paling 3, nak mari sembahyang subuh pun, Allahu Akbar, turun-turun daripada bilik, turun daripada bangunan nak pergi masjid, dah tengok orang dah. Tak tengok apa yang jumpa hak mabuk lagi, hak macam-macam cerita habis. La haula wala quwwata illa billah. Ani kata-kata lebih selamat duduk di kampung, tak ada orang mabuk pagi ni. Balas ni. Jadi pagi tu subuh ayam pun tak bangun lagi, kita dah buat dosa dah. Tapi dengan syarat Nabi kata semua penghapusan tadi mukaffirat majtunibatil kabair, selama kamu meninggalkan dosa besar. Dosa besar lah tak cukup. Kita punya kelorok, kita punya sabun mukaffirat yang rutin ini tidak memadai dengan dosa besar. Dia ada khas, dia punya alat pembersihan rasmi dia, iaitu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain Nabi kata wa inna sadaqata tudfi'ul khati'ah. Sedekah yang kita beri sumbangan, beri ke masjid, beri apa benda orang jangan makan ini, tudfi'ul khati'ah, menghapuskan kesalahan, kama tudfi'ul ma'un nar, seperti api, air memadamkan api. Allah. Wa annal hajjal mabrur, haji yang diterima, yang dilakukan dengan rukun dan syaratnya yang sempurna, yutahhir, membersihkan dosa-dosa yang lepas. Kita pergi haji lama dah, kan? Buat dosa banyak, pergi haji runtuh habis. Allahu Akbar. Bahkan dalam hadis Nabi kata kayaumi waladatu ummuhu, keluar daripada Arafah pada petang hari wukuf seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibu, tidak berdosa. Ini semua menunjukkan kepada kita, cuma semua amalan-amalan ini duduk di satu lagi perkara, wasirru zalika kullu. Kata ulama, rahsia semua ini duduk di mana? Duduk di al-ikhlas. Nah, ini tanda. Punca segala amalan kita mesti ikhlas. Ikhlasnya apa di ikhlas? Tanda. Makna ikhlas tu bukan sakat tulis kat kertas. Ni kalau kita nak beri ke orang, tulis dengan tulu ikhlas. Tapi masa nak bagi tu angkat tinggi-tinggi. Tulu ikhlas, angkat tinggi. Panggil sinar harian dulu mari, contohnya. Tak salah panggil sinar harian. Yang kita kata, nanti tak bagi, tak jadi bagi cek pula ke masjid ni, susah kita kan. Kadang-kadang kita perlu untuk menggalakkan orang lain. Oh, bagus dia ni, ahli qaryah kita ni. Cek dia 50,000 nak siapkan masjid. Jadi saya kaya juga macam dia. Takkan tak nak bagi. Itu bukan dengki, itu dia ghibtah, maknanya nak munafasah dalam ibadah. Kalau perlu. Tapi kalau tak perlu, tak payah. Jadi maknanya ikhlas itu ikhlasul amal lillahi wahdahu la syarikalah. Ikhlaskan amalan hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. La li syai'in akhar siwa, bukan kerana lain. Nak suruh orang tengok ke, nak suruh orang puji ke, nak suruh dapat penghargaan. Hari ni orang minta bagi derma tapi dia minta resip. Cuma dia bagi tahu, Ustaz, kami bukan nak menyusahkan Ustaz. Habis resip ni sebab nak melepaskan cukai hasil dari negeri. Itu tak ada, tak terlibat dengan ikhlas. Itu insya-Allah lebih ikhlas lagi sebab dia sanggup menyumbang untuk jalan akhirat, tapi dia juga tak nak bayar untuk dunia. Itu hak dia dalam perlembagaan membenarkan. Kita tidak bercanggah dengan undang-undang. Jadi boleh. Ini tidak menafikan ikhlas insya-Allah. Ada siapa saya sebut ni sebab ada orang tanya, kalau saya minta resip ni tak jadi tak ikhlas kan? Kata dah, ikhlas duduk di hati. Ikhlas min a'malil qulub, daripada hati. Insya-Allah satu program yang saya akan buat iaitulah siri-siri a'malil qulub. Tapi tak tahu surah ni kena tajuk mana, jadi kita bagi kawasan, kemudian disatukan dalam rakaman kita insya-Allah. Kerana manusia hari ni bukan hari ni lah, daripada bila-bila pun a'malil qulub ni seolah macam kita masuk servis kereta lah. Kereta kita setiap 10 kilometer jalan kena masuk servis. Kita pun kena sentiasa ada ulang kaji sebab hati ni berbolak-balik. Tukar sana tukar sini. Tuhan kata yuqallibuha kaifa yasha. Fa idza kana al-amal, apabila amalan yang kita buat ghairu mukhlis, tidak ikhlas kerana Allah, la yuqbal, tidak diterima. Bila amalan ini tidak diterima, ini yang kita bimbang. Bimbang yang pertama, tak diterima.
Apakah kesan? Ini kesan amalan tak diterima ni, wabittali la yu'athir. Tidak dapat kesan sebarang kesan, tak ada. Beri biasa, tak ada. Buat ibadat tidak ada kesan dalam hati. Kerana apa? Kerana dia tidak ikhlaskan Allah. Bahkan hati tidak akan menjiwai apa yang kita buat. Wal'iyazubillah. Mana memandangkan ikhlas ini satu perkara yang besar, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 51, "Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya." Wadhkur fil kitab. Tengok, ingat dalam kitab ini, iaitulah Nabi Musa AS. Innahu kana mukhlas. Musa ni seorang ikhlas, wa kana rasulan nabiyya. Bila dia ikhlas, Allah pilih dia jadi rasul dan nabi. Ini para ulama mengatakan al-ikhlasu muqaddam ala nubuwati wa risalah. Ikhlas dulu baru mari nabi dan rasul. Subhanallah. Memandangkan mulianya sifat ikhlas ini dan kelebihannya, sehingga Nabi Musa layak dilantik, dicalonkan limansibir risalah, bagi seorang nabi dan rasul alaihi salam. Baik, kita lihat pula itu di sudut kalimah ikhlas. Hakikatul ikhlas. Apa dia hakikat ikhlas tu, apa dia? Ini insya-Allah kita cuba lihat. Hakikatul ikhlas tasfiyatul amal an mulahazatil khalqi wa tahdidil iradati bil amali lillahi wahdahu duna syai'in akhar siwa. Apa dia kata sini? Ikhlas itu tasfiyatul amal, murnikan amalan daripada hanya diperhatikan oleh makhluk. Tak payah makhluk tengok ke tak tengok, lagi kita buat. Kerana itulah para jemaah, banyak hadis yang kita sebut nanti, bila orang tanya manakah salat yang paling afdal, Nabi kata salatun fi jawfil lail, salat di tengah malam. Sebab salat tengah malam ni boleh jadi kita seorang yang tahu. Anak-anak pun tak sedar tengok ayah dia buat apa. Isteri pun tak tahu suami bangun salat malam, ataupun sebaliknya, suami tidur, isteri yang bangun. Ikhlas. Jadi tapi kalau kita pergi salat malam perdana, itu terpulang pada hati masing-masing lah. Jadi setengah orang ni salat perdana pagi lepas subuh, tulis dah dalam Facebook, Allah mengantuk dia pukul 3 lagi tadi. Salat perdana dah. Salat apa panggil? Qiyamul lail perdana. Punah perdana. Tak payah perdana-perdana lah. Kita belajar balik buat rumah masing-masing, perdana setiap malam. Ini ikhlas. Bila orang tanya lagi, apa yang ikhlas dari sedekah? Sedekah kan dalam hadis 7 golongan yang duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Siapa dia? Tasaddaqa, yang orang bersedekah dengan tangan kanan dia. La ta'lamu shimal, yang ini nak tunjuk pada darajat ikhlas. Dengan makna ini, bila kita abaikan semua pemerhatian makhluk pada kita dan kita hanya tumpukan amalan kerana Allah, maka inilah makna yang sebenar yang telah merealisasikan ke najatul insan, keselamatan manusia daripada dosanya di dunia, dan Allah SWT akan beri pada mereka darjat di akhirat. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya' innahu min ibadina al-mukhlisin. Tengok cerita Nabi Yusuf AS. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya'. Demikianlah kami jauhkan Nabi Yusuf AS daripada perbuatan tak baik dan fahsya', dan terjebak pada perzinaan. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlisin, kerana dia termasuk di kalangan hamba kami yang ikhlas. Surah Yusuf ayat 34. Maka dalam ayat ini menceritakan kepada kita bahawa ikhlas itu sebab kepada terhindarnya seorang itu daripada perkara yang tak baik. Maka ikhlas itu syarat. Allah Ta'ala nak terima semua amalan kita duduk di ikhlas. Dan wa kullu amalin khala minhu fahuwa ilal halaki aqrab. Mana-mana amalan yang tidak diletakkan ikhlas di hadapannya, maka amalannya kepada kebinasaan lebih hampir.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtagha bihi wajh. Allah Taala tidak terima amalan kecuali apa yang ikhlas dan mengharapkan pahala daripada Allah. Jadi insya-Allah ini motivasi yang besar kepada kita bila kita beramal, ikhlaskan amalan kita kepada Allah. Memandangkan ikhlas ini satu benda besar, Sayyidina Umar Ibn Khattab telah menulis surat kepada gubernur dia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Umar kata apa? Kena tulis ini. Tulis kata-kata Sayyidina Umar ni sangat menarik. Kita letak dalam diary kita, di rumah kita. Letak dalam kereta. Mana tempat kita nak mula? Nak keluar rumah biar nampak. Umar kata, man khalasat niyyatuhu kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang ikhlas niat dia, Allah Ta'ala cukupkan hak keperluan dia di antara dia dengan manusia. Kita buat apa saja. Ini banyak cerita-cerita yang menarik kalau kita tengok dalam sejarah ulama-ulama umat ini. Satu riwayat, Salim bin Abdullah bin Umar, cucu Sayyidina Umar, dia tulis satu surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Orang hebat belakang. Umar bin Aziz pun hebat. Salim, ini keluarga dia. Dia tulis surat, dia kata apa? I'lam ya Umar. Ketahuilah wahai Umar, anna aulallahi lil 'abdi biqadri niyyatihi. Bantuan Allah Ta'ala akan beri kepada hambanya mengikut kadar niat dia. Siapa dia ikhlas niatnya, tamma'aulullah, maka sempurnalah bantuan Allah padanya. Siapa yang kurang ikhlas, bantuan daripada Allah Ta'ala tidak sampai. Itu kata dia, walihadza, karena itulah, falaisatil ibratu bikasratil amal, bukanlah yang diambil kira itu banyak amalan, banyaknya doa-doa, tetapi biqadri al-ikhlas, sekadar ikhlas, walau kanat qalila, walaupun sedikit. Ini kata-kata yang menarik. Kerana itulah saya dengar cerita orang tua duk cerita, Allah irham Tok Kenani. Pernah dengar tak nama tokoh yang hebat dalam dunia di Malaysia ni? Nama dia Tok Kenani, Syekh Muhammad Yusof. Seorang tokoh yang disegani, yang disebut-sebut di Kelantan. Tok Kenani ni orang Kelantan. Bila orang kata Tok Guru, tolong doakan. Biasalah orang-orang Melayu ni, jumpa orang tua agak suruh doa kat, nak hadiah orang mati ke macam mana cerita. Tok Kenali tak ada, dia 5, dia 6, tak ada main belakang. Dia baca 3 kali ya. 3 kali la ilaha illallah 3 kali senyap. Orang kata sudah dah tu. Dia kata la ilaha illallah tu kalau Tuhan terima sekali sudah cukup, memadai dah. Aku bagi 3 kali. Senyap orang, tak payah kata apa. Ini kita tagi 5. Tak tahu lagi ikhlas ke tak. Kau sebab tengok nasib minyak lepas pada tu naik. Jadi naik Syekh molek nak pergi 5 dah. Wallahu a'lam. Kita tak pertikai niat orang, tapi nak cerita orang tua-tua kita sangat faqih, fiqh. Kerana itulah kita panggil fiqhul ad'iyati wal azkar. Fiqh memahami doa dan zikir ni sangat penting. Sangat penting. Allahu akbar. Tengok. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan pada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia kata, akhlisil amal yuzika minhul. Ikhlaskan amal, memadai walaupun sedikit. Allah. Jadi inilah kita nak naik taraf kita insya-Allah. Maratib al-ikhlas. Peringkat ikhlas itu ada 3. Yang pertama dia panggil ikhlasul anbiya wal mursalin wat tabi'in. Orang-orang ni dia beramal hanya untuk Allah saja, mujarrad at-ta'ah, tak fikir benda lain. Yang kedua, al-amalu lillahi wahdah. Kita beramal ikhlas kerana Allah, tapi nak suruh Allah hapuskan dosa kita, nak suruh Allah Ta'ala beri kepada kita syurga, ini tidak jadi masalah. Jangan salah dengar, ada setengah orang ni dia baca dalam kitab tasawuf mana, siapa dia buat amal kerana nak syurga, syirik. Subhanallah. Macam mana kontra dengan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, semua wa man ya'mal minas salihati min zakarin wa unsa lalanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Ta'ala kata aku akan balas pada kehidupan yang baik dan syurga jannat adni tajri. Kita tiba-tiba kita kata siapa dia buat amal kerana nak syurga, syirik. Subhanallah. Habis Tuhan tu cuba beramal, aku nak bagi syurga. Cuma amalan hati.
Peringkat orang paling tinggi mungkin dia panggil ikhlasul mahdh. Amalan dia tak fikir benda lain, tapi peringkat kita ni kalau kita beramal kerana nak syurga, nak hapuskan dosa, itu standard kita dan masih dalam skop ini yang digalakkan. Yang ketiga, wal amalu lillahi wahdah. Amal kerana Allah saja. Tapi nak juga hak dunia. Ini seperti nak suruh luah rezeki. Kenapa solat duha tu? Orang kata solat murah rezeki contohnya. Solat tapi nak suruh murah rezeki. Solat kenapa? Nak suruh Allah Taala hilangkan segala penyakit. Ini peringkat yang ketiga yang dibenarkan masih lagi dalam skop tidak menafikan ikhlas. Wa masa ma wasiwa zalika bahwa riya, yang lain daripada itu dikira riya yang dicerca, yang boleh membahayakan iaitu menggugurkan amalan. Riya ini satu amalan yang bahaya kerana dia menghancurkan amalan kita. Apa dia makna riya? Jom tengok. Ar-riya'u al-'amalu li talabi hazzin dunyawi. Buat amal akhirat kerana nak kepada benda dunia. Yang hati dia nak buat benda tu kerana tu. Sama ada tengah-tengah kita buat ataupun selepas. Ini yang bahaya. Mungkin kita ikhlas waktu kita buat. Waktu kita buat ikhlas tak fikir apa. Tapi bila orang kena puji 2-3 kali, bertukar niat. Oh, hebat sungguh aku. Bagi dia tu. Ini di antara bahaya. Kerana itulah memuji-muji orang sangat-sangat ni dilarang. Dalam hadis Nabi kata kalau orang bagi puji kita sangat, ambil pasir campur atas kepala dia. Bukan kata nak ajak dia. Ni tak tanya dah. Bila orang puji sangat tanya. Dah sarapan? Sarapan selalu. Nak belanja lah tu. Muka orang puji dah. Jangan. Kena ambil pasir tabur atas kepala, ambil padang muka. Mari nak puji, nak menggugurkan amalan aku. Tengok dia kata ni, ada kala riak tu mari waktu kita beramal, dan ada kalanya beberapa tahun selepas pada itu. Ini wa huwa ala maratib, ada martabat dia. Martabat yang pertama, an yuhsin al-amala fi zahir amam an-nas. Dia buat amalan yang zahir ini cantik, jaga, tunjuk, tunduk, jalan di hadapan orang supaya orang puji dia. Nak suruh orang kata dia ni salah, orang baik, orang takwa. Na'udzubillah. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, ini lebih dahsyat daripada yang pertama tadi, iaitu an yanshad fil amal amaman nas. Bila ada orang rajin, bila tak ada orang malas. Kita cek hari ni, kita masuk pos pakum hati. Tengok macam kat mana kategori kita. Rajin tak rajin, tak ada orang. Kalau ada orang, kemak selalu. Main sunat tak berhenti dah. Menangis pula tu. La ilaha illallah. Martabat yang ketiga lebih dahsyat daripada yang kedua tadi. An yaj'ala surat at-ta'ah wasilatan liktisabi amrin muharram. Allahu akbar. Ambil gambaran bentuk amalan ketaatan, tapi nak mencari benda yang haram. Seperti orang ni berlaku warak. Bila warak, orang percaya dengan dia, lantik dia, bendahari masjid. Tujuannya mudah nak kahut dia punya tabung. Saya baru pergi ceramah di satu masjid, malah nak cerita nama masjid. Orang ni tidur di masjid sebulan. Tidur warak ni, tidur masjid. Di masjid tu ada homestay, ada bilik tumpangan. Lantik dia pergi jadi jaga situ. Dah nampak warak sangat, lantik bagi anak kunci siap. Tu imam cerita. Lepas berapa hari tengok dia tak ada. Ambil kunci pergi buka homestay, habis tilam kain selimut semua dia jual belaka dah. Kata tilam tak jual, dia terpayah nak pikul kali tilam. Jual kain selimut 40 lah, kain selimut telah dijual. La ilaha illallah, boleh ke dia. Kain selimut masjid diangkat pergi jual. Allahu akbar. Tak ada nak buat. Baru ni pergi ceramah di masjid mana? Ekor hilang. Dia kata, ustaz, berasa panas ke sejuk? Kata ekor banyak tu, sejuk ke kok? Dia kata ekor dalam ni ada hak luar, ibu dia semuanya angkat belakang dah. La haula wala quwwata illa billah. Ini dipanggil amalan yang paling dahsyat, berpura-pura jadi orang baik kerana nak suruh warak dia ni dapat dia menangkap harta-harta kepunyaan orang, au taqarruban min imra'atin, ataupun nak suruh orang perempuan tu jinak kena tengok warak tu. Orang baik ni lebar molek ni. Kalau minta pun terima selalu. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi itu 3 kategori ni yang berat. Yang keempat,
Wahya akhaful jami'. Yang keempat ni lebih ringan daripada yang tiga di atas. An yajudul amal, dia buat amalan baik bukan kerana dunia, tapi khaufan min an yura ilai bi'il ihtiqar, cuma dia takut orang tengok dia ni tak baik. Jadi kenapa pergi masjid tu? Takut orang tengok dia ni orang tak baik. Duduk kat masjid tak mari masjid. Tapi dia betul-betul ikhlas, cuma ada sedikit masalah. Ini pun termasuk dalam riya, tapi riya ini lebih rendah daripada yang di atas tadi. InsyaAllah, mudah-mudahan bila kita dengar ni, kita dapat baiki, hapuskan benda-benda yang tak baik. Baik. Banyak hadis-hadis yang disebut dalam Nabi SAW memperingatkan bahawa man amila li amalan asyraka fi ghairi fa ana minhu bari. Siapa dia buat amalan ada berlaku syirik dalam tu, berlaku riya, maka orang itu dikira melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita lihat pula masalah lain pula. Fa iza aqada al-insan niyyatahu 'ala al-amal mukhlishan. Dia buat amal ini ikhlas. Summa taraqahu riya. Kemudian mari riya lepas pada tu. Falahu halatan. Dia ada dua keadaan di sini. Keadaan yang pertama, amalan ini amalan yang terikat dengan akhirat. Daripada awalnya sampai ke akhir, seperti salat, puasa dan umpama. Jadi kita nak solat ni, alhamdulillah, kita masuk dengan solat tu lillahi ta'ala, Allahu Akbar, kan? Niat ikhlas. Summa taraqahu riya, mari riya tengah-tengah. Tengah duduk sujud molek. Lah dia telitah mari dalam kepala dia. Waktu aku tunggu tadi, waktu aku masuk masjid tadi, tak ada lagi orang lain. Telitah sekejap. Jadi mula nak mari riya sikit. Bila telitah tu, terus dia bantah. Lah, astagfirullahalazim. Dalam hati kita adalah dalam salat tu. Kita lawan dia, hapuskan dia. Dia kata fala syai' alaih. Oh, ini tidak memberi kesan apabila kita hapuskan dan kita lawan. Perasaan tadi dilawan. Jangan duduk khayal tengah sembahyang pula. Kalau ya sungguh ni sengih tengah sembahyang suka orang tengok pelik, suka tengah sembahyang dia ni dah. Orang panggil perasaan seorang. Alah, itu tak boleh. Ini amalan-amalan ni amalan yang memang khas untuk ibadat. Kita niat di awalnya ikhlas, tapi mari gangguan tengah jalan, hapuskan, selamat kita insya-Allah. Yang kedua, amalan ini tak ada bayaran sekarang, tapi pahalanya akan mari kemudian. Mimma tastaqilu ajza', maknanya pahala yang bertersendiri, seperti baca Quran, zikir. Dia mula dengan ikhlas, kemudian mari pula amalan tadi. Ikhlas dia baca sampai tengah jalan, tak ikhlas. Dia kata fala thawaba lima ba'da turuqir riya, maka pahalanya boleh setakat ikhlas saja. Yang tak ikhlas tadi habis sekali. Lain ni, hak ni baca. Yang solat dengan puasa tu package. Puasa satu hari daripada awal sampai ke petang. Solat daripada takbir sampai salam, kan? Cuma dia masuk gangguan tengah jalan. Yang ni kalau kita betulkan niat di tengah tu, sebelum bagi salam tu niat kita dah selamat, maka selesai. Hak ni ajza, maknanya setiap juzuk dia tu tersendiri, macam baca Quran, zikir. Kalau mari riak tengah-tengah zikir, kita boleh pahala hak awal, hak akhir tu. Lepas pada riak, tak boleh pahala. Allahu Akbar. Wa iza amila al-amal, apabila kita buat satu amalan ikhlas kerana Allah Ta'ala, tak ada masalah kita buat amalan baik. Lepas pada kita buat amalan ni, asnan nasu alaih, orang mari puji kita dan tidak memberi kesan dalam hati. Orang puji, biasalah kita beri terima kasih pada orang ni kerana beri gini-gini, apa jadi, dan hati kita tak terkesan dengan pujian tadi, fala yadurruhu, tak jadi masalah. Bahkan dalam hadis Muslim, Imam Muslim riwayat hadis, tilka ajil busyral muslim, Nabi kata itulah khabar gembira seorang muslim. Allah Ta'ala beri khabar gembira melalui lidah kawan-kawan. Ini gamaknya, bila kita sudah salat jenazah, imam tanya. Ada tak? Saya tak tahu di tempat tuan-tuan ni tanya ke tak tanya. Imam tanya, apa kita nak saksi atas mayat ini? Kita kata baik.
Yang Tuhan kata baik tu kerana nak jaga hati anak beranak dia ke baik sungguh? Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, awak kenal ke dia? Kan banyak hari ni orang semalat jenazah ni orang import. Ambil kampung sana, kampung sini, pondok sana, tahfiz sini, bawa pergi. Tiba-tiba imam paksa suruh orang jawab, orang ni baik. Dia kenal ke tidak? Kalau tak kenal, ini dipanggil saksi palsu. Bahaya. Kerana itu saya sangat rasa tak suka apabila imam memaksa orang suruh jawab orang ni baik. Yang Nabi sebut dalam hadis, siapa dia menyaksikan orang ni baik, kita saksi sungguh, kita kenal dia, kita tahu perangai dia, dia duduk di masjid sentiasa, dan orang ni kita nampak zahirnya mukhlis, seorang yang ikhlas, maka kita kata daripada hati kita menyaksikan bahawa orang ni baik. Tapi kalau saksi dipaksa, itu dipanggil saksi palsu. Jangan jawab kalau tak kenal. Apa yang kita nasi? Baik. Awak kenal? Tidak. Awak saksi dusta, saksi palsu. Ini bahaya. Tengok ni. Busyra ajilil mu'min. Khabar gembira yang segera bagi orang mukmin ini apabila orang puji kita lillah. Kita buat amat ikhlas, dia puji juga ikhlas. Tapi kalau puji nak bermuka-muka, lepas pada puji duk kenyit mata ke orang belakang, tengok aku jet dia tu, ini nak mampu kawan lama lagi ni. Bukannya ikhlas, bukannya busyra dah. Allahu akbar, tengok ni. Wa qad ya'malul insan amalan. Ada kala orang ni buat amalan ikhlas panjang hidup dia. Kemudian dia telah membatalkan amalannya selepas daripada masa yang lama, wahwa la yash'ur, dalam keadaan dia tak tahu. Bila masuk tiba-tiba mari perasaan ria, dia tak boleh. Contoh dia seperti seorang yang buat kebajikan pada orang lain. Memang dia nak ikhlas kerana Allah Ta'ala tolong. Kemudian kita bantu orang ni kerana lillahi ta'ala, kita bawa dia, kita tolong dia, pergi jumpa pegawai, dia dapatlah apa yang dia nak. Tiba-tiba bila waktu kita berajak, kita pergi minta tolong yang kawan ni, dia tak tolong kita. Tak tolong. Kita bangkit lalu. Sesak aku. Menyesal aku kalau tahu manusia macam ni, mampus aku tak tolong dia. 10 tahun dah kita tolong dia, pahala naik perak, untuk habis segala pahala. Jangan ungkit, jangan dibangkit. Dia tak tolong kita, alhamdulillah. Allah Ta'ala ada. Aku tolong dia dulu kerana Allah. Dia tak nak tolong aku pun kerana Allah juga, tak ada masalah. Cari orang lain yang boleh bantu. Tapi biasa mulut ni, itulah yang. Ingat tuan-tuan, 10 tahun kita bina, kita jaga dengan ikhlas. Satu hari Allah nak uji kita, kita ungkit apa yang dibuat, hancur kita punya amalan. La ilaha illallah. Wakal alim, seperti orang alim juga, dia mengajar betul-betul kerana Allah. Tiba-tiba dia jumpa anak murid dia, anak murid tak panggil dia tuan guru, contohnya tak iktiraf dia, maka dia marah pada orang itu kerana tak terima dia punya amalan. Ini juga telah meruntuhkan amalan. Allahu akbar. Itu di antara perkara-perkara yang boleh di muhasabah. Kemudian kita berpindah pula tajuk yang lain, al-istiqsar min talabis sawab, adalah kita banyak menuntut mencari pahala. Qala Allah Ta'ala, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Innal hasanat, kebajikan itu menghapuskan kesalahan. Kebajikan menghapuskan kesalahan. Hari ni kita rasa kita buat salah, tak salah dengan orang. Buat salah. Selain daripada kita minta maaf, kita juga sedekah. Ambil ni, bagi. Kalau pergi masjid, dulu RM3 bagi. RM1 mak, RM1 bapak, RM1 kita kan. Tambah RM1 lagi untuk orang-orang yang kita zalim pada mereka. Orang yang kita buat tak baik pada mereka. Ini satu lagi. Kerana al-hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Kebajikan itu menghapuskan kesalahan. Kita buat. Mudah-mudahan kita jumpa dia di akhirat nanti. Awak ni ada masalah dengan saya, tengok file yang buat apa aku. Kita boleh kata balik, buka kat file sebelah tu. Takkan tak kena budi, tak ada jasa dengan saya. Dia tengok, Allah, masalah pahala banyak bagi aku. Pada waktu itu akan berlaku bermaaf-maafan. La ilaha illallah, pada hari yang kita sangat berhajat pada ketika itu. Kerana kebajikan apabila banyak, dia akan ada timbangan akan berat timbangan mengalahkan kejahatan. Lebih daripada itu, kebajikan itu juga akan menghapuskan kesalahan.
Di antara rahmat Allah SWT ke atas hamba-hambanya, dibukanya pintu-pintu kebajikan ini sangat luas. Muta'addidah wa katsir jiddan. Banyak dan pelbagai. Ada orang lemah dalam masalah ni, kuat di sini. Kita lemah, keuangan tak ada. Tapi gagah perkasa tak? Gagah perkasa. Dengar je masjid nak buat majlis, ada jamuan, ada apa, kita orang pertama lagi mari tolong apa ni, potong daging, tolong masak, tolong angkat, tolong basuh pinggan, pahala sama. Allah Ta'ala beri muta'addid, pelbagai. Orang ni pula lemah, nak angkat pisau pun tak larat, tapi fulus banyak. Fulus tak habis, bagi fulus, bagi duit. La ilaha illallah. Tengok orang ni pula jahil, tak pandang. Orang ni alim, yang alim tolong ajar, yang jahil tolong belajar. Semua ni dipanggil. Tengok di antara yang mungkin kita ambil perhatian di sini untuk mendapat pahala ini, al-amal. Amalan yang pahalanya pergi kepada manfaat dia pergi kepada orang lain lebih baik daripada kita buat satu amalan yang manfaatnya hanya untuk kita seorang saja. Tengok ni, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hud ayat 114, surah An-Nisa, 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebajikan banyak daripada bisikan cakapan kita, tak banyak. Kecuali man amara, siapa dia suruh orang buat sedekah, suruh buat baik, suruh islah, perdamaikan di antara manusia. Ini amal. Sebab amalan ini pergi kepada orang lain, baik masyarakat aman. Orang sedekah ni kita bantu orang-orang miskin. Cuma saya nak ambil najwa tu, Najwa ni satu biasanya nama orang najwa ada. Orang perempuan. Ada juga nama anak kita kat rumah. Kalau ada nama minta maaf lah. Tapi cerita ni saya nak sebut. Menarik, ada cerita pakcik seorang di Madinah. Cerita ni kalau kita tak cerita, dia tak rakam, nanti hilang gitu ya. Nah, ni sekurang-kurangnya ada orang dengar. Sahabat kita di Madinah belajar di universiti sekali. Dia dapat anak. Bila dapat anak, pakcik tu mari. Pakcik orang Badui, orang jiran ni mari dia tu. Dia kata, mabruk lah, kau dapat anak. Ya, alhamdulillah. Apa dah? Nama apa? Ustaz kita ni jawab, nama Najwa. Pakcik tu terus baca, auzubillahi minasyaitanirrajim, innaman najwa minasyaitan. Dia kata dalam Quran, kalimah najwa ni tak ada yang baik. Innaman najwa minasyaitan. Tengok ayat. La khaira fi kasihim min najwahum. Ustaz kata terduduk aku. Tak perasan pula dalam ayat Quran ni najwa tu tak baik. Tapi dari sudut makna tak jadi masalah. Saya tak mari belajar cerita anak jin kat sini, tapi dari sudut maknanya tak jadi masalah. Sebab najwa tu ambil daripada benda. Tapi bila dalam Quran bila mari dia kait dengan benda yang tak baik. Najwa makna bisik. Kalau dia tak nama lagi, tak payah letaklah. Dalam Quran kata la khaira fi katsirin. Tak banyak najwa tu yang baik. La ilaha illallah. La apa ni? Najwa ada. Baik, itu yang pertama. Kebajikan yang kita buat kalau manfaat pergi kepada orang lain, lagi ramai, lagi baik, lagi afdal. Yang kedua, yumkinu lil insani an yahsul ala sawa' fil amali marratain. Boleh kita dapat pahala dua kali. Bila amal badani wal amali. Tak payah amalan kerja, tak payah guna tenaga. Sedap juga ni. Kata seorang ulama Al-Haris Al-Muhasibi, ini seorang ulama ahli al-qulub, dia kata ni, macam mana cara kita nak dapat ni? Bi an yanwi al-insan qabla khuruj min baitihi. Kita nak keluar daripada rumah, kita niat. Hari ni boleh ni. Kalau aku jumpa orang susah tengah jalan, orang dhaif, aku akan bantu. Kalau aku jumpa orang yang sesak jalan, orang buta, tak nampak jalan, aku akan bantu dia, tarik dia. Kalau aku jumpa tahu kawan-kawan aku sakit, aku nak ziarah dia. Kalau ada jenazah, aku nak salat. Ada kemungkaran, aku nak larang. Ada orang susah, nak tolong. Jadi contohnya, kita niat baik.
keluar daripada rumah, berniat baik. Bila dia berjalan, jumpa sungguh pakcik buta nak potong jalan. Kita berhenti sini, tarik dia. Apa dia dapat? Dapat 2 pahala. Satu dia niat tadi boleh pahala dah. Kemudian dia jumpa sungguh orang yang perlu dibantu, boleh pahala 2 kali. La ilaha illallah. Cantik tak? Wa illam tajidu, kita berjalan tak ada siapa yang nak minta tolong kita. Semuanya hebat belaka. Tak ada kereta mati tengah jalan pun tak ada. Motosikal cabut tayar pun tak ada. Kita balik ke rumah kita, alhamdulillah dapat 1 pahala, pahala berniat nak buat baik. Berapa banyak dah kita kerugian? Oh, banyak dah rugi dah. Masa tu saya tengok orang Arab ni. Arab ni nampak kasar dia. Tapi tu jangan main. Kereta besar ke, kereta kecil ke, Mercedes ke, BMW. Di atas kereta dia tu ada wayar yang bantuan bateri. Kalau bahasa Arab dia panggil tausil istirahat. Istilah. Dia tengok kereta buruk mati berjalan, pusingnya kereta Mercedes tu. Apa ni, Chevrolet tu, JMC, pusing mari. Nak bantu kereta buruk ni dengan wayar penuh kat belakang, angkat mari. Subhanallah, saya tengok wajib-wajib sini nampak kasar. Tapi dalam bab bantuan orang, subhanallah baik. Cuma saya nak pesan satu ya. Tuan-tuan kena tanda pesanan saya ni. Ini pengalaman, bukan mari daripada hadis apa benda. Tapi kalau nak pergi Mekah, jangan duk niat lagu ni. Saya dah banyak dah menerima air mata pakcik-pakcik kita ni macam ni. Bila sampai nak pergi Mekah ni, niat baik. Dia kata aku ni, ya Allah, kalau ada orang susah aku nak tolong kat Mekah. Niat dia ikhlas. Bila sampai di Mekah, takdir Allah SWT, Allah kabulkan doa dia. Pak dia duduk dia sebilik dia tu memang orang sakit. Jumpalah dengan dia. 3 hari boleh lagi. Kena masuk air kempak, duduk batuk hari-hari sini. Duduk luar, macam-macam lah orang sakit kan. Mari jumpa dah. Berair mata dah tu. Ustaz, tak ada bilik lahir kena tukar. Bilik masa haji jangan duduk gurau. Memang tak ada bilik. Kadang-kadang kita ni, ustaz ni pun kena catu bilik duduk dengan orang dulu. Saya dapat perasan lah kalau orang mari ni saya tengok. Pakcik niat apa masa nak mari baru ni? Niat apa? Dia sebut, dia kata niat kalau dia jumpa orang susah, orang sakit, boleh nak tolong. Sebab kalau saya minta Allah Ta'ala bagi saya sihat. Saya kata kenapa niat macam ni? Dia kata saya ikhlas. Betul, saya tahu ikhlas. Tapi Mekah ni Allah uji berat. Niat apa? Niat ya Allah aku nak pergi Mekah, minta keselamatan, minta kesihatan, minta Allah Ta'ala beri taufik hidayah dapat beramal dengan sempurna. Memadai. Jumpa orang sakit, kita tolong. Tak payah niat daripada rumah nak pergi. Memang kena sungguh. Kita tukar pergi bilik lain, sakit pula orang dalam bilik. Nangis pula pakcik ni. Kata jangan menangis. Saya kata kesak air mata, kita main motivasi sikit. Kesak air mata. Kenapa? Pakcik ikhlas niat. Allah terima kabul niat pakcik di Malaysia lagi. Kalau pakcik betul-betul doa di sini lagi kabul. Dia kata betul Ustaz. Ya. Pakcik niat dah di rumah nak tolong orang, Tuhan bagi selalu siapa Mekah ni. Kena tolong orang. Kalau niat pula baik di Mekah ni, lagi tinggi darjah. Dia pun senyap. Tak payah mengadu pada tu. Saya tahu dia sakit jiwa dah. Tak kisah mengadu dah lah. Sebab kita cakap macam tu. Allah. Jangan. Ini yang kedua. Kita boleh pahala 2 kali. Bila nak keluar rumah, niat dengan baik. Kalau jumpa orang, kita bantu. Kalau tak jumpa, alhamdulillah, boleh balik dengan niat yang baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan niat molek. Yang ketiga, amalan-amalan biasa, al-a'malul 'aliyah. Amalan biasa ni yang manusia menjadi naluri manusia, makan, minum, pakaian, duduk dengan isteri. Kalau ini dipanggil amalan yang al-mubahat, benda yang biasa, benda yang harus, benda yang semua orang boleh buat. Macam mana kita nak tukar channel dia? Yumkinu tahwiluha ila a'mal. Kita boleh tukar channel amalan biasa ni menjadi amalan yang boleh pahala. Amalan yang berpahala. Bila kita niat dengan baik. Kalau kita niat nak apa? Kenapa makan? Nak suruh kuat ibadat. Makan boleh pahala. Kenapa pergi kerja? Nak cari rezeki yang halal. Nak bagi nafkah pada orang di bawah tanggungan kita. Nak bagi derma sumbangan. Nak wakaf sana sini. Nak bagi orang miskin. Semua boleh. Kenapa pakai pakaian ni? Kenapa? Nak tutup aurat, at-tahaddus bi ni'matillah, kenapa melakukan duduk dengan isteri? Sebab nak baikkan nafsu.
iffatun nafsi, supaya nafsu ni tak galak tengok sana sini. Semua benda ni, hatta Nabi kata hatta ma tad'u fi imra'atika sadaqah, benda yang kita beri makan pada isteri sedekah dengan niat ni ikhlas. Tapi kalau balik marah lalu, tengok ni, aku beli makanan suruh kamu makan kenyang, tak ada niat ikhlas apa-apa, boleh makan. Rugi tak rugi kita? Tapi kalau niat, tengok, kalau niat makan tu kerana nak kuat at-tajabbur wal bats, nak suruh kuat, mudah nak pukul orang, yang ni memang jadi dosa. Makan jadi dosa. Ada orang bisik dengan saya, kalau makan tongkat ali tu macam mana? Soalan sensitif, tapi kena jawab juga dah, pasal benda realiti. Atas niat apa makan tu? Nak suruh kesihatan, nak suruh gagah perkasa, boleh pahala, tidak jadi masalah, insya-Allah. Kenapa pakai baju cantik? Nak suruh orang tengok dia, ni takbur, nampak hebat gah lah, dosa. Jadi semua ni perkara-perkara apabila benda yang harus, apabila kita niat dengan niat yang baik, maka dia bertukar menjadi ibadat. Bila kita niat dengan tak baik, maka dia jadi maksiat, wal iyaz-billah. Kalau tak niat apa-apa, kosong. Kenapa makan? Tak ada apa-apa, biasa je. Tak ada makan, kita lapar makan, boleh makan, pahala tak ada, dosa pun tak ada. Jadi makan benda haram. Yang keempat, amalan yang keempat yang kita boleh pahala banyak, iaitulah ifsya'us salam, menyebarkan salam. Jumpa orang, assalamualaikum. Ini satu projek nak mendekatkan kasih sayang di antara orang Islam. Satu, dan nak mendapat pahala. Kita tegur orang ni nak dekat dengan dia, dan satu lagi boleh pahala. Kadang-kadang syaitan mari perasaan. Jangan bagi salam dia tu, nampak. Jadi syaitan ni cuba nak sekat kita daripada kita dapat pahala. Sedangkan salam ni payah ke senang? Mana payahnya? Dah, bagi salam. Assalamualaikum, tak payah bayar apa. Boleh pahala. Cuma dalam alamat kiamat disebut tak akan berlaku kiamat sehingga orang ni beri salam, dia panggil salam terpilih. Ini kadang-kadang berlaku. Bila kita masuk pasar, contoh dalam kedai, orang ramai, tapi kawan kita Pak Haji di situ, kita bagi salam, assalamualaikum Haji. Kita beri salam kepada siapa? Pada Haji ataupun ustaz dia. Assalamualaikum ustaz. Yang sekali dengan ustaz ni ada 10 orang lagi kat meja. Kita beri salam kepada siapa? Ustaz seorang yang dapat salam, yang lain tak dapat. Sebab kita dah taksiskan salam tu kepada orang. Ini rugi. Masuk jangan duduk kata salam. Ada Pak Imam ke, Tok Lebar ke, ada itu assalamualaikum. Baru bagi salam dekat pula, apa khabar ustaz? Apa khabar Pak Haji? Boleh. Tapi umum salam beri semua sekali. Termasuk malaikat yang ada di situ, insya-Allah. Kalau majlis tu majlis baik, dapat semua. Tapi alamat kiamat Nabi kata assalamul khas, bagi salam khas pada orang yang kita nak je. Assalamualaikum Haji, ustaz, apa dia, imam. Jadi kita telah menyempitkan yang luas. Ini sangat rugi bagi kita kalau kita buat sedemikian. Yang kelima, amalan yang banyak ni al-murad bi jami' al-azkar. Jadi semua zikir-zikir yang kita buat itu at-tahqiq biha amalan. Bila kita berzikir dan kita beramal. Jadi hari ini kita berzikir saja, tak beramal, maka itu kita dapat pahala zikir saja, tak dapat pahala amalan. Ini di antara banyak kan menuntut pahala yang begitu banyak. Dulu saya dah cerita satu cerita. Kadang-kadang kita ni dah pahala yang banyak dalam masa yang sedikit. Cerita di sini hari ini. Belum lagi dah. Contohlah, kita buat contoh yang paling simple. Nak masuk waktu dah kita nak? Ada sikit lagi. Contohnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri tawaran istimewa kepada kita. Siapa dia baca qul huwallahu ahad 3 kali, pahala dia boleh sekali khatam Quran. Kan? Kita buat kajian dalam seminit, kita dapat baca 12 kali. 12 kali apa? Qul huwallahu ahad seminit. Bermakna dalam seminit tuan-tuan dan puan-puan boleh khatam Quran 4 kali.
Jadi hari ni biar banyak kali lah boleh khatam Quran sikit. Kemarin berapa kali khatam? Kemarin, lepas tanya hari ni tak ditanya lagi, baru nak start ni. Semalam berapa kali khatam? Tak ada kali juga. Seminit dengan kita buat buka surat khabar, tengok Facebook 4 jam sehari satu hari. Nak baca subhanallah. Sekali kita baca Al-Fatihah ni, dalam masa seminit kita baca, kita sudah boleh dapat 7,300 pahala. Inilah dalam Islam ni para jemaah. Senarai banyak lagi kat depannya, tapi saya tak nak buka bab baru dah sebab masa kita sudah nak tamat. Kalau kita tengok kepada tawaran istimewa, Nabi kata apa? Man salla ala janazati. Siapa dia salat jenazah? Salat jenazah ni berapa minit? Salat jenazah 2 minit. 2 minit. Mazhab orang Melayu 2 minit. Sebab salat jenazah ni memang cepat pun. Allahu Akbar, doa iftitah tak baca dah. Terus Al-Fatihah, takbir yang kedua, selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takbir yang ketiga, baca doa apa pendek, pasal nak doa lepas salat. Ini di antara tempat format yang kita bertukar tempat. Saya dengar cerita tok guru mari daripada petani, mari ke melawat negeri kita. Sudah salat ke sana kau, doa balik. Dia kata gini. Orang doa dalam takbir yang ketiga, awak pergi doa lepas sembahyang. Kenapa tukar tempat? Orang petani. Kita ni biasa tok guru pondok memang orang petani, tapi dia pun heran kan dengan format yang dibuat di tempat kita. Tukar tempat kita ni. Nak doa tu dalam takbir yang ketiga, Allahu Akbar takbir yang ketiga. Di situlah kita habiskan doa-doa yang Nabi kita ajar yang maksur. Allahumma fil li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina, Allahumma fil lahu warhamhu. Baca doa habis itu. Bukan tunggu lepas salat baru nak doa pula. Ini luar daripada format salat jenazah. Biar tu kita terus semula. Salat jenazah saja 2 minit. Dengan format yang ada hari ni 2 minit, sebab cepat sangat dah. Nabi kata falahu qirat, dia boleh pahala sebesar gunung. Gunung mana ni? Bukit Uhud, Madinah. Besar ke kecil Bukit Uhud? Kecil. 6 km panjang. Mana ada bukit? Bukit Tiawangsa ni tak ada satu dah. Wangsa Madinah ada bukit 6 km panjang. Ada. 2 minit pergi salat jenazah, sudah dapat pahala yang begitu besar. Nabi kata siapa dia ikut sampai ke kubur, falahu qiratan, dia dapat 2 bukit. Sayyidina Abdullah bin Umar bila dengar hadis ni, dia kata wa qad faratna qawaqararit, kami telah terlepas banyak dah bukit-bukit pahala. Ni kalau saya tanya muslimah, berapa kali dalam hidup ni salat jenazah? Muslimah belakang. Salat dah. Alhamdulillah kalau salat. Kalau tak sekali umur hidup, sebutir bukit pun tak dapat lagi. Rugi sama hidup. Umur sudah berapa puluh tahun dah, tak ada bukit pahala, besar bukit tak dapat. Dia kata, kecuali kalau orang pergi Mekah. Mekah dia ikut salat jenazah dengan imam. Kita ni ayah meninggal, mak meninggal, adik-beradik meninggal, orang kita sayang meninggal, tengok yang banyak orang duduk salat. Kita tak ikut salat. Kenapa? Kerugian yang amat besar. Nabi kita tak larang kalau perempuan salat jenazah tak menjadi masalah, tapi budaya tidak menjadi ini yang menyebabkan kita telah kehilangan bukit-bukit, gunung-gunung pahala yang begitu banyak. Subhanallah. Ini para jemaah sekalian, mudah untuk dapat maklumat ni. Tuan-tuan tengok dalam Abu Anas Madani itu, dalam bahagian YouTube, cari pahala, meraih gunungan pahala dalam masa beberapa saat. Saya dah senarai ke situ lebih kurang dalam 30 ataupun 20 pahala yang kita dapat dalam masa, bukan minit pun, saat. Tapi kalau kita pandai mengatur jadual ini, insya-Allah tuan-tuan jadi jutawan pahala, meraih gunungan pahala sekejap. Tapi kita tak pandai nak atur, nak macam mana? Duduk atas kereta trafik light jam, duduk marah api, lambat ni. Dah kalau kita jekah api pun tak jadi hijab dah dia. Nah, tak jadi hijab. Baik sabar dengan zikir kita, dengan apa ni, guna saat yang ada. Kita tahu nak balik rumah kita 5 trafik light. Trafik light yang pertama ambil segunung dulu, baca Fatihah. Trafik light yang kedua pula baca qul huwallahu ahad. Yang ketiga subhanallah, Allahu akbar. Tuan-tuan jadi orang kaya, kita sama-sama jadi jutawan akhirat insya-Allah. Jadi setakat itulah yang boleh kita bincangkan pada pagi ini. Macam biasalah di akhir majlis kita, jangan lupa kita lakukan salat untuk dapat meraih pahala apa?
haji dan umrah yang sempurna. Lagi kaya dah. Orang kaya. Orang yang pergi daftar haji tahun ni katanya tahun 2050 baru boleh pergi haji.